Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la adwana illa 'alal zalimin. Anak sekalian, alhamdulillah bertemu kembali kita pada sesi yang ketiga ini, bahagian tutorial. Pada kali ini kita akan bicarakan tentang keunikan akidah Islam berbanding dengan akidah agama-agama yang lain. Rasulullah SAW merupakan Nabi yang terakhir yang Allah utuskan ke muka bumi ini daripada kalangan 313 orang Rasul yang Allah utuskan. InsyaAllah tentang bilangan Nabi, Rasul-Rasul kita akan bicarakan apabila kita bicarakan tentang kerasulan nanti. Rasul yang Allah utuskan ada 313 orang semuanya daripada 124,000 orang Nabi. Al-Quran hanya bicarakan 25 orang saja. Dan Rasulullah SAW merupakan Nabi yang terakhir yang Allah utuskan ke muka bumi ini. Perkara ini ada disebutkan dalam Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Wa khataman nabiyyin. Allah sebutkan Nabi Muhammad lah Nabi penutup segala Nabi. Dalam hadis Rasulullah sebutkan la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi selepasku. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Law kana nabiyyan ba'di lakana Umar." Kalaulah ada Nabi selepasku, nescaya Umar lah akan menjadi nabinya. Jadi daripada dalil-dalil tersebut menjelaskan bagi kita bahawa Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir. Oleh kerana Rasulullah SAW merupakan Nabi yang terakhir yang Allah utuskan ke muka bumi ini, maka risalah Islam, akidah Islam ini mempunyai keunikan, cirinya yang tidak ada pada risalah-risalah agama sebelum ini ataupun tidak ada pada risalah yang dibawa oleh para rasul sebelum ini. Keunikan yang pertama, akidah Islam ialah akidah Islam adalah akidah untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Melayu, bukan hanya untuk orang Malaysia, tetapi untuk seluruh manusia. Lantaran itulah kalau kita perhatikan ayat-ayat Makkiyah, Al-Quran ni ada dua peringkat ayat, Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah iaitu ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Ayat Madaniyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selepas hijrah. So ayat-ayat Makkiyah biasanya seruan berbunyi ya ayuhan nas, wahai manusia, secara general. Berbanding kalau kita lihat dalam agama-agama lain, bahkan dalam agama Kristian, Jesus pernah ditanya, what is the most important commandment of all? Jesus pernah ditanya oleh orang pengikut-pengikutnya, ini termaktub dalam Bible, apakah ajaran paling penting yang kamu bawa? Lalu Jesus, he replied, dia menjawab, the most important commandment is this, listen O Israel, the Lord our God is the only Lord. Lihat, dengarlah. Ajaran yang paling penting yang aku bawa ialah ini, dengarlah wahai Israel. Ini secara jelas bahawa ajaran yang dibawa oleh Jesus itu hanyalah untuk Bani Israel. Ini yang dijelaskan dalam Bible. Dalam Al-Quran pun jelas Allah SWT menyatakan, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Ketika mana Isa putra Maryam menyeru kaumnya Bani Israel. Dalam surah As-Saf ayat yang ke-6. Namun risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia, tak kira bangsa, tak kira keturunan, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Melayu, bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk bangsa keseluruhannya. Sebab itulah dalam surah Al-Hujurat Allah SWT menjelaskan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami jadikan kamu lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu bangsa dan keturunan yang berbeza, lita'arafu, untuk kamu berkenalan antara satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling rapat
dengan Allah, kepada Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa. Bukan orang pelapor, orang Arab, bukan orang Melayu, bukan orang Cina, bukan orang India, bukan orang Iban, orang Kurdistan dan sebagainya. Tak. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling rapat dengan Allah SWT ialah orang paling bertakwa di kalangan kamu. So ini ciri yang pertama. Risalah Islam, akidah Islam merangkumi seluruh manusia regardless dia punya keturunan, etnik, bangsa dan sebagainya. Dan perkara ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Ala la fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin wala li'ajamin ala arabi wala li'ahmari ala al-aswadi wala al-aswadi ala al-ahmar illa bittaqwa. Lihat di sini, Rasulullah SAW menjelaskan, wahai manusia, seruan seluruh manusia, sungguhnya Tuhan kamu sama. Iaitu Tuhan yang kita menyembah, Tuhan yang sama, iaitu Allah SWT. Wa in abakum wahid, dan bapa kamu adalah sama, iaitu Nabi Adam AS. Ala la fadla li'arabin ala a'jamin wala li'ajamin ala arabi. Sungguhnya tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab ataupun Ajam, dan tidak ada kelebihan orang Ajam orang bukan Arab ke atas orang Arab. Wala li ahmarin ala aswadin, dan tidak ada perbezaan di antara orang merah, orang kuning dengan orang putih dengan orang hitam. Wala aswadin ala al-ahmar, sebab merah ni orang-orang Syam contohnya mukanya merah, putih kemerahan, ya. Ramai orang Arab yang mukanya putih kemerahan, sebab itu disebutkan ahmar. Cuma kalau di Malaysia ni kita jarang jumpalah orang Malaysia, walaupun keturunan apa sekalipun, jarang kita jumpa yang mukanya kemerahan. Sebab tu perkataan ahmar ni nak gambarkan muka mereka kemerah-merahan. Wala aswadin ala ahmarin, dan tidak ada kelebihan orang merah dengan orang yang hitam. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. So ini keunikan pertama. Keunikan yang pertama bahawa akidah Islam ini merangkumi untuk seluruh manusia. Yang kedua, akidah Islam bukan hanya merangkumi manusia, bahkan merangkumi manusia dan jin. Manusia dan jin. Ya, sebab itulah Al-Quran menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk mereka menyembah Allah SWT. Kalau dulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, para rasul diutuskan pada kaumnya tertentu. Tapi Nabi Muhammad diutuskan kepada seluruh manusia dan termasuk juga jin. Perkara ini juga ada dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Jin, ayat yang pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Allah menceritakan bagaimana sekelompok jin mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, lalu mereka teruja dan mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, keunikan akidah Islam ini, akidah ini tiada batasan geografi. Tiada batasan geografi. Maksudnya akidah ini merangkumi seluruh muka bumi ini, seluruh perusuk bumi ini. Bukan untuk negara Arab sahaja ataupun Nusantara sahaja, tidak. Merangkumi seluruh dunia, ya? Merangkumi seluruh dunia. Dan kalau kita perhatikan poin yang pertama, kedua, ketiga ini, kita boleh nampak ada perbezaan Islam, akidah Islam dengan agama-agama yang lain. Contohnya, agama Yahudi hanya untuk Bani Israel. Agama Sikhism kebanyakan hanya untuk agama orang-orang Bengali, orang Sikh. Ya. Ada agama yang bersifat keturunan tertentu. Tapi Islam untuk seluruh manusia, untuk seluruh jin, dan yang ketiga, tiada batasan geografi untuk seluruh alam ini. Dan ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Rasulullah melainkan untuk berrahmat ke seluruh alam. Dan Rasulullah SAW pernah menegaskan kepada Salman ketika mana Salman memeluk agama Islam. Sedangkan Salman bukan orang Arab. Salman adalah orang Farsi. Farsi ini sekarang Iran, ya. Ramai
Kadang bila tanya anak-anak Malaysia ni, Farsi ni mana? Tak tahu. Farsi, nama moden sekarang Iran. Habsyah, nama sekarang Ethiopia. Negara Syam, bila sebut Rasulullah melakukan perjalanan ke Syam, merangkumi Jordan, Palestin, Syria, Lebanon, itu adalah negara-negara Syam. Okay. Salman Al-Farisi, apabila memeluk agama Islam, Rasulullah berkata, Salman minna ahlul bait. Salman adalah daripada keluargaku, iaitu ahli keluargaku. Walaupun Salman bukan orang Arab. Salman bukan orang Arab. Salman adalah orang Iran. Dan Salman orang yang memberikan cadangan dalam peperangan Khandaq untuk menggali parit dalam pintu masuk Madinah bagi mempertahankan daripada serangan tentera bersatu ataupun kelompok tentera Yahudi, Kristian, Yahudi, kafir Quraisy dan orang Arab yang bersatu menyerang umat Islam. Dinamakan peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Yang keempat, akidah yang sesuai sepanjang zaman. It's not bound by time. Selalu kita dengar, Islam is not bounded by space and time. Islam tidak ada batasan geografi dan juga batasan masa. Jadi akidah Islam ni sesuai untuk diamalkan sepanjang zaman. Nanti bila kita bicarakan tentang mukjizat saintifik Al-Quran yang merupakan asas rujukan umat Islam, akidah Islam itu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan lihat betapa indahnya Al-Quran mengandungi mukjizat. Hadis Nabi mengandungi mukjizat saintifik yang dibongkar sepanjang zaman, membuktikan bahawa akidah ini adalah akidah yang sesuai sepanjang zaman. Di mana Allah SWT pun menjelaskan bahawa Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir dalam surah Al-Ahzab ayat 40, lantaran Nabi sebagai Rasul yang terakhir ini menjadikan Islam perlu sesuai sepanjang zaman. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad bukanlah bapa seorang lelaki di kalangan kamu, walakin sebaliknya Rasulullah merupakan Rasulullah wa khataman nabiyyin dan penutup segala nabi. Baik. Ni poin yang keempat. Saya laju sikit tapi nanti anak-anak boleh rujuk pada slide yang saya berikan. Yang kelima, akidah membentuk pengabdian yang hakiki pada Allah SWT. Tabiat manusia menyembah yang berkuasa. Cumanya ada orang yang menggunakan akal sehingga menyebabkan dia menyembah roh-roh, menyembah kuasa-kuasa yang dianggap sebagai berkuasa. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, Islam memberikan hak pengabdian kepada yang maha berkuasa. Dan tidak ada yang maha berkuasa melainkan Allah SWT. Itu penyembahan hakiki kepada Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam ini, Tuhan yang maha berkuasa. Bukan pada spirit, bukan pada kita rasakan berkuasa bintang, bulan dan sebagainya. Sebab itulah ketika mana Rubai' bin Umair diutuskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke Rustum, panglima Farsi. Mereka bertanya, apakah yang membuatkan kamu datang ke sini? Malladhi ja'a bika huna, apakah yang menyebabkan kamu datang ke sini? Rubai' bin Umair dengan rasa izzah, dengan rasa kemuliaan akidah yang dibawa berkata, innallaha bta'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min dhiqid dunya ila si'atiha wa min jawril adyan ila adil Islam. Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan siapa yang Allah kendaki dari perhambaan sesama hamba, sama manusia, kepada menyembah Allah yang Esa. Wa min dhiqid dunya ila si'atiha, daripada kesempitan fahaman dunia, mengejar dunia saja, daripada keluasan kehidupan dunia dan akhirat. Wa min jawril adyan ila adil Islam, daripada kezaliman agama kepada keadilan ajaran Islam. So ini gambaran yang diberikan oleh Rubai' bin Umair bahawa akidah Islam mengajar pengabdian hakiki hanya kepada Allah yang Maha Esa, bukan pengabdian kepada, kita lihat ada orang mengabdikan pada mak bapa, ada orang mengabdikan pada binatang-binatang, ada orang mengabdikan pada kuasa-kuasa yang dianggap sebagai kuasa ghaib dan sebagainya. Tapi Islam menjadikan pengabdian lillahi wahdah,
Sebab itulah dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah SWT menjelaskan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Para rasul yang Allah utuskan, mereka semua membawa risalah yang sama, mengajak manusia membawa pada penyembahan hakiki, iaitu penyembahan Allah SWT. Ini keunikan agama wahyu berbanding dengan agama-agama perbuatan manusia. InsyaAllah di penghujung kuliah nanti kita akan lihat perbezaan agama-agama yang ada, agama wahyu, agama separa wahyu dan agama buatan manusia. Ya, revealed religion, semi-divine religion and man-made religion. Kita akan lihat perkembangan insyaAllah. Okay. Yang keenam, akidah yang bebas daripada tuntutan hawa nafsu manusia. Kerana agama ini datangnya daripada Allah SWT, bertunjangkan pada Al-Quran yang merupakan wahyu Allah SWT, maka agama ini bebas daripada tuntutan hawa nafsu manusia. Kadang-kadang apabila kita design satu sistem ini, kita nak sistem itu sesuai dengan diri kita, mungkin tak sesuai dengan orang lain. Tetapi Allah yang menciptakan manusia, Allah Maha mengetahui apa yang paling sesuai untuk manusia. Sebab itulah Allah memberikan akidah, sistem hidup yang sempurna, yang sesuai untuk semua manusia, regardless bangsa mereka, regardless geografi mereka, untuk seluruh manusia dan jin. Jadi, poin yang keenam ini, ia tidak ada kaitan dengan tuntutan hawa nafsu. Sebab, kalaulah seluruh alam ini kufur pada Allah SWT, kekuasaan Allah tidak akan berkurangan sedikit pun. Seandainya seluruh alam ini beriman pada Allah SWT, kekuasaan Allah tidak akan bertambah walau sedikit pun. Sebenarnya kitalah yang berhajat pada Allah SWT. Lantaran itu Allah berikan satu sistem akidah kepercayaan yang menjadikan kita bergantung pada Allah yang Maha Esa. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Hendaklah kamu memutuskan perkara dalam kehidupan kamu menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsu manusia. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 49. Yang ketujuh, akidah yang membawa manhaj yang sempurna. Akidah Islam adalah akidah yang membawa konsep yang lengkap dalam kehidupan manusia. Tidak ada satu agama yang ada ni punya konsep yang lengkap seperti mana Islam dalam seluruh cabang kehidupan manusia. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam surah Al-Maidah, Allah SWT menjelaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu sebagai agamamu. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini jelas bahawa Allah SWT telah menyempurnakan agama ini. Waraditu lakumul Islam madinah. Abu Ala Al-Maududi dalam menafsirkan hadis ini, dan aku redha Islam itu sebagai agamamu itu sebagai way of life, sistem yang lengkap, sistem yang sempurna. Sebab itulah dalam buku Toward Understanding Islam, Abu Ala Al-Maududi mengulas bahawa Islam adalah agama sempurna yang telah diturunkan oleh Allah SWT oleh Nabi Muhammad SAW. Ini mengajak manusia berpegang pada sistem yang sempurna, yang syumul dan akidah yang lengkap untuk manusia. Yang ke-8 yang ke-8, poin yang terakhir, akidah yang membawa manhaj yang sesuai dengan sistem universe, sistem alam ini. Apa yang dimaksudkan sistem alam ini? Tuan-tuan, anak-anak sekalian ya, kita hanya tinggal di satu planet yang kecil, bumi ini. Sedangkan alam yang Allah ciptakan ini terlampau luas. Planet bumi ini berada dalam galaksi Bima Sakti. Dalam Bima Sakti pun dah ada berbilion bintang-bintang. NASA menyatakan bahawa di luar sana ada lebih pada 200 bilion galaksi, dan setiap galaksi mengandungi lebih pada di antara 200 hingga 400 bilion bintang-bintang. Luasnya alam ini, ya. Dan semuanya apa yang ada di bumi ini dan juga di langit Allah ciptakan untuk manusia, tetapi manusia diciptakan untuk menyembah Allah SWT. Sebab itulah kita perhatikan dalam surah Al-Anbiya, Allah SWT berfirman, Qul Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwa sami'un alim.
Katakanlah wahai Rasulullah SAW kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Anbiya ayat 4. Dan ayat ini menggambarkan bahawa Allah SWT yang menciptakan alam ini maha mengetahui segala rahsia yang ada di langit dan di bumi. Ya'lamu sirra ma fis samawati wal ard. Dialah Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi. Allah maha mengetahui segala rahsia yang ada di langit dan bumi. InsyaAllah apabila kita bicarakan tentang mukjizat saintifik Al-Quran, nanti kita akan lihat fakta-fakta yang unik yang ada di angkasa, yang berada di luar bumi ini, yang tidak diketahui oleh manusia zaman Nabi Muhammad SAW. Namun Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, yang telah menyebabkan ramai ilmuwan dunia memulai agama Islam. Dan ada beberapa ilmuwan yang teruja. Contohnya Dr. Alfred Kroner pernah menyatakan bahawa all the scientific facts mentioned in the Holy Quran, it is impossible came from Prophet Muhammad. It must be came from the one who created this universe. Segala fakta-fakta saintifik yang ada dalam Al-Quran ini mustahil datangnya daripada Nabi Muhammad. Ya, pastinya datang daripada yang menciptakan alam ini, iaitu Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah SWT menjelaskan wa huwallazi fis samai ilahun wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimun alim. Dialah Allah SWT yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, dalam surah Az-Zukhruf ayat 84. So ini dia keunikan akidah Islam. Mungkin saya sebutkan sepintas lalu sebagai penutup. Yang pertama, keunikan akidah Islam ialah akidah untuk seluruh manusia, tak kira bangsa keturunan. Yang kedua, akidah merangkumi manusia dan jin, bukan hanya untuk manusia, bahkan juga untuk jin. Yang ketiga, akidah yang tiada batasan geografi. Yang keempat, akidah untuk yang sesuai sepanjang zaman hingga hari kiamat. Yang kelima, akidah yang membentuk pengabdian hakiki. Yang keenam, akidah yang bebas daripada tuntutan hawa nafsu manusia sebab datangnya daripada Allah SWT. Yang ketujuh, akidah membawa manhaj yang sempurna, yang lengkap, yang syumul, yang komprehensif. Yang ketujuh, Yang ke-8, akidah membawa manhaj yang sesuai untuk sistem universe seluruh alam ini, yang perlu diamalkan, yang perlu diimani, dihayati oleh setiap manusia di muka bumi ini. Sekian sahaja untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.